A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana kalau kita tidak mengucapkan kesyukuran kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, maknanya kita tidak menghargai, ya, apa yang Allah sampaikan kepada kita. Dan menghargai itu bermakna apa? Kita kena menghayati, ya, dan menterjemahkan dalam perbuatan kita, termasuklah pemikiran kita dan cara-cara kita mengaturkan kehidupan ni yang selaras dengan apa yang kita kata kita sembah Allah, ya. So kita sembah Allah tu apa makna dia? Sembah tu apa dia? Sembah tu maknanya kita menyerahkan, ya. Sembah tu maknanya kita menyerahkan segala kehidupan kita ni kepada Allah dengan mengikut jalan-jalan yang disuruhi Allah. Itu yang maknanya sembah tu sebenarnya, ya. Jadi maknanya bila kita kata iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah tu, bermakna ya Allah, aku akan turuti segala yang engkau perintahkan kepada aku kerana aku adalah hamba engkau dan aku akan lakukan setiap sesuatu tu mengikut arahan engkau. So persoalannya, arahan engkau tu di mana? Arahan engkau tu ialah Al-Quran dan diterjemahkan oleh Nabi kita dalam bentuk sunnah. Nah, jadi itulah arahan dan panduan kita dalam kita mengata yang kita ni sembah Allah, ya. Kalau kita kata kita sembah Allah tetapi apa yang kita lakukan kita tak rujuk atau kita tak kaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah, jadi bermakna apa yang kita katakan kepada Allah tu seolah-olah bercanggah, ya, bercanggah, dia tak selari. Sebab itulah penting untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ya, untuk memahami itu memang dia ada package dia, ya, bukannya satu dua yang kita kena belajar. Dia ada package dia. Kalau package dia tak kemas pun dia tak menjadi juga, ya. Setiap suatu ke dalam kehidupan ni dia ada package dia. Kalau kita nak masuk universiti pun ada package dia. Ya, kelulusan kita, kemampuan kita, keazaman kita, masa kita, sokongan ibu bapa, sokongan keluarga, sokongan daripada para pendidik, ya, modul-modul kurikulumnya yang nak digunakan, semua tu dia dalam kena packagekan betul-betul. Barulah menjadi, ya, kita seorang graduate. Ya, kalau salah satu daripada komponen tu tak wujud, ya, tak diuruskan dengan baik, maka kita tak sampai ke matlamat kita. Ya, begitu juga dengan mempelajari Al-Quran ni, ya, dia kena ada package dia. So package dia kena fahami, ya. So package dia, kalau kita setakat belajar tajwid saja tak cukup package dia. Kena belajar bahasa dia. Kena belajar kalimah-kalimah dia. Belajar kalimah tu pula apa proses dia. Ya. Kemudian kena ada latihan pula. Kena ada bersungguh-sungguh, ya, kena selalu berinteraksi dengan kawan-kawan. Kawan-kawan pula kita kena pilih pula. Ya, itu part of the package, ya. Kalau dulu kawan-kawan kita kawan-kawan yang selalu ajak kita main golf. Ya, macam saya dulu pun samalah. Dulu kawan rapat ialah orang yang suka main golf. Ya, saya bukanlah orang taksub dengan golf tu, tapi bila kawan panggil tu kita pergilah, kan. Jadi banyak program kita bersangkut paut dengan
dengan golf lah ya, cerita pasal golf, cerita kasut golf, cerita bola golf kan ya. Jumpa kawan-kawan tu borak daripada pagi sampai petang pasal golf. Jadi itulah package dia, jadilah kita dalam keadaan begitu yang lalai ya. Bila kita nak mengejar ilmu Al-Quran pun dia ada package juga ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kena ada package. Kawan-kawan pun kita kena pilih dah. Ya. Kalau kawan-kawan lama yang suka main golf tu sekarang ajak dia. Ya, jadi kawan-kawan Al-Quran katakan. Ya. Jadi tajuk perbualan kita akan bertukar daripada golf kepada Al-Quran ya. Bukan golf sajalah, banyak lagi kan. Kadang-kadang kita sibuk dengan buat collection, ada juga ya, ada orang yang minat buat collection itu, collection ini kan. Ada juga yang buat yang minat motorbike pun ramai juga sekarang ni. Ya, ada bikers dia panggil kan, bikers club kata. Jadi dia punya atau cara dia banyak kepada motor lah ya. Jadi Quran tertinggal kan. Sekarang ni yang bukan kelab motor tu, sekarang ni dibuat kelab kelab cyclist pula ya. Macam-macam dalam WhatsApp tu kita lihat kan. Tetapi ialah semua ni adakah kita aturkannya sesuai dengan yang sepatutnya ya. Sesuai yang sepatutnya apa maksud saya? Maksudnya bukan kita tak boleh buat, boleh. Tapi jangan sampai yang paling utama kita ilmu Al-Quran dengan Allah tu kita tinggalkan. Itu yang tak boleh. Ya, nak main golf tak apa. Ya. Tapi ilmu Al-Quran tu jangan tertinggal. Kalau dia ilmu Al-Quran tu tak tinggal, dia main golf, kita akan dapati cara dia main golf pun berbeza ya. Ya, berbeza sebab dia package sekali dengan ilmu Al-Quran ya. So ini yang dimaksudkan kefahaman ya, kefahaman Al-Quran tu nak dijadikan panduan hidup kita ya. Okey, saya terus buat perkongsian seperti biasa, iaitu kepada ayat 11:101. Surah Hud 101, iaitu di mana Allah mengatakan fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Ya. Ini adalah sebahagian saja daripada ayat itu. Cuba kita salah satu pada komponen package saya kata tadi bila kita belajar Al-Quran ni ada komponen menulis ya, menulis ayat-ayat tu supaya kita betul-betul kenal ya, dan kita tahu kalimah tu sama ada silap penulisannya ataupun perlu diperbaiki ya. So itu pun part of the package. Ya, kalau tuan-tuan nak belajar, tak nak belajar menulis, maknanya package dia tak complete. Ya, dalam QHS Academy kita masukkan sekali kemahiran menulis ni, kita panggilkan smart writing ya. Kita ada kursus khas untuk mereka-mereka yang mau belajar menulis dan mahir dalam penulisan tu. Kalau mau menyertai kelas-kelas dipanggilkan QHS Smart Writing ya. Boleh kontak kita punya admin, beritahu ya. Kalau cukup pesertanya, kita boleh adakan kelas ya. Setakat ni berkenaan dengan writing ni, sambutan dia sangat-sangat sejuk ya. Ramai yang tidak appreciate lagi, yang menghargai power menulis ni ya, sebab dia tak biasa lagi. Tapi kalau dia biasa besok, dia akan dapati dia tak boleh tinggal ya, dia tak boleh tinggal. Bila dia nak mengenal kalimah tu, dia mesti menulisnya ya. Okey, apa saya buat sekarang, saya akan kopikan ayat ni sebab dia perlukan pembaikan ya dalam penulisan tu. Dan seperti biasa kita akan gunakan let's say Logos Arabic keyboard ni ya untuk
membantu kita mengenal kalimah di dalam ayat tu dan membetulkan penulisannya mengikut resam Osmani. Okey. Kita besarkan sikit supaya tuan-tuan nampak ini ayat yang asal dan kita nak perbetulkannya di dalam ayat yang kedua tu ya, supaya kita boleh buat perbandingan. Ayuhlah. Tak ada apa pun. Baju kan jadi panjang-panjang kain. Ada yang apa yang kena mute kan tu ya, siapa tu? Apa ni co-host ya, tolong mute kan sebab sekarang ni saya dah share screen tu tak dapat nak apa ya, tak dapat nak tengok bahagian muting tu. Okey. So kita akan tunjukkan di manakah perbezaan yang perlu kita perbetulkan ya, perbetulkan. Kita ambilkan kotak annotation tu, yang pertama sekali ialah alif di sinilah. Alif di sini sebab alif mat berjumpa dengan hamzah qata' di dalam dua kalimah yang berasingan, dia melibatkan hukum mat asli ya, mat asli. Nyebut asli itu pun kena betul sekarang ni tuan-tuan ya. Jangan asli. Sebab Melayu kita sebut asli ya. Sebenarnya asli ni asalnya ya, asal kita sebut asal ya, dia sebenarnya daripada Arab perkataan tu. Dan perkataan Arab juga digunakan di dalam Al-Quran. Jadi kita kena perbetulkan perlahan-lahan ya. Cara sebutan kita mengenal huruf abjad yang digunakan tu dan sesuaikan dengan kalimah Arab yang asal dia. Asal dia sebenarnya hamzah qata' dengan sad. Asli, asad, bukannya sin. Kalau asli tak ada makna. Dia asli. Jadi asal, asli pun kena kita perbetulkan dia perlahan-lahan. Itu part of the package ya. Dalam pembelajaran QHS Academy ni kita packagekan cukup-cukup. Ya, jangan kita tertinggal. Jadi alif ni perlu ditukarkan kepada alif yang bertanda panjang ya di atasnya. Nanti kita akan tukarkan. Sekarang kita cuba melihat yang manakah yang perlu diperbaiki ya. Fama aghnat anhum. Okey. Yang ni kita kena perbetulkan sebab tidak ada sekarang ni dalam Rusam Osmani tidak lagi mengambil alif yang bertanda panjang untuk di hadapan kalimah ya, di permulaan kalimah tu sebenarnya dia adalah ditulis dalam bentuk mad badal ya. Sekarang ni ditulis dalam bentuk mad badal iaitu hamzah baris atas diikuti dengan alif mad. Yang tu ya, kita tukarkan itu selepas ni ya. Lihatuhumul lati ya, sekali dibaca ya. So yang ni kita akan perbaiki dia sebab di dalam penulisan dia bukannya alif ya. Kalau alif dia tidak boleh digugurkan dalam bacaan sebab alif berfungsi sebagai huruf mad ya. So dia dia tidak boleh digugurkan ya. Melainkan kalau nak menggugurkannya kita gugurkan dia sebab nak menyambung terus bacaan dua huruf sebelum dia dan huruf selepas dia ya. So dalam ni sebenarnya yang digugurkan dalam bacaan tu ialah hamzah wasal ya. Sebab apabila menyebut kalimah itu sendiri, hamzah wasal tu dibunyikan dengan ya, dibunyikan Kalau alif macam ni tidak boleh. Alif tidak boleh dibunyikan ya. So maknanya huruf sini bukannya alif tetapi adalah
hamzah wasal ya. So allati, so ya ni perlu juga diperbaiki sebab ya di hujung kalimah mengikut aturan Resam Osmani, penulisan Resam Osmani, ya di hujung kalimah tidak dititikkan ya. Dia dua titik tu dihilangkan. Ya. Dan ya tu mengambil peranan sebagai mad asli ya, mad asli. Kalau ya tu di permulaan kalimah tidak mengapa. Dia boleh mengambil titik ataupun di tengah ya, di tengah kalimah ya, dan dia boleh boleh dititikkan ya. Okey. Allati yad'una min dunillah. Ya, yad'u adalah fi'il mudhari'. Okey. Penulisannya boleh ya, kemudian diikuti dengan mindu. Mindu adalah harfun jar dengan duni. Duni ni adalah isim zaraf, makan ya, selain dari mindu. So non bertemu dengan dal ni, dia sepatutnya dihilangkan tanda sukun dia kerana dia membabitkan hukum ikhfa ya. Non bertemu dengan dal ni, dia membabitkan huruf ikhfa, jadi non yang sukun, tanda sukunnya hilangkan ya. Bukan bermaknanya dia bukannya non sukun, dia masih lagi non yang sukun, tetapi tandanya dihilangkan ya. Kenapa? Sebab non itu sudah disembunyikan ke dalam huruf dal tu ya. Sembunyi bukan masuk. Sembunyi dan masuk adalah dua perkara yang berbeza ya. Sebab ini dihukum ikhfa. Bukannya idgham. Kalau idgham dia dimasukkan. So di sini dia disembunyikan ya. So definisi sembunyi ke pun kena ya, kita semua kena faham dengan baik apa yang dimasukkan sembunyi, kemudian barulah kita boleh menzahirkannya dalam sebutan dan pembacaan ya. Kefahaman ilmu tu kena dulu, kena kemas dulu ya. Bukannya kita sebut saja kemudian kita kata betul, tidak ya. Sebab apa kita betul? Sebab kita faham apa yang kita kena bunyikan, dan kita boleh menerangkan apa yang saya bunyikan tadi. Itulah dinamakan ilmu tajwid ya. Ilmu tu kena ada dulu, barulah buktikan dengan amalan. Okey, nillah Allah, sekali lagi yang ini bukannya alif tetapi hamzah wasal ya, kerana alif lam ta'rifah bermaksud hamzah wasal dengan lam ya. So bukannya alif, so kita perbetulkan itu kepada hamzah wasal ya. Jadi Allahimi syai', sekali lagi non ya digugurkan tanda sukunnya kerana dia membabitkan huruf ikhfa. Sekali lagi, non bertemu dengan shim, jadi non ni disembunyikan ke dalam shim ya, disembunyikan. So tanda dia disembunyikan tu ialah kita gugurkan tanda sukun dia ya. Min syai', okey, hamzah qata' di ujung tu yang tidak berkaki dan dia mengambil kasrah kerana dia membabitkan jar wa majrur ya. Dua kalimah ni, min dengan syai'in tu sudah menjadi jar majrur ya. Sebab tu dia mengambil hamzah tu berbaris kasrah ya. Seperti min duni tadi, non yang mengambil bawah kerana dia terbabit dengan harfun jar ya. Itulah cara kita nak melihat kalimah-kalimah dalam Al-Quran ya. Pakej dia kena betul ya, dia kena komplit ya. Dia punya perbincangan tu barulah kita
dapat mengenalnya dengan baik, ya, insyaAllah. Sekarang kita perbetulkan yang di bawah ni untuk membetulkan ayat yang di atas tu, ya. Okey, saya cuba tidak padamkan tanda kotak-kotak tu dalam pembetulan. Tengok dia boleh ke tidak. Kalau dia kalau dia lari dalam penulisan tu, kita akan padamkan, ya. Okey, so kita keluar daripada annotation ni untuk kita buat tanda-tanda macam ni lah, ya. Jadi sekarang ni kita keluar dulu. Dan bila kita keluar tu, kita dalam edit mode lah. Kita boleh buat editing sekarang, ya. Tapi cuma nanti saya rasa dia akan lari sebab kita nak mengambil keyboard di kat bawah ni, dia bergerak, ya. Dia bergerak. Ya, dia asalnya dia bergerak. So lebih baik kita padamkan, ya. Padamkan. So kita padamkanlah. Okey. Kita buat saja pembetulan, ya, di ayat yang kedua tu. So sini tadi kita kata kita betulkan, tukarkan kepada alif yang ada tanda panjang di atasnya sebab dia membabitkan mad jaiz, ya. So ambil tanda panjangnya yang ini. Okey. Lepas tu aunat, okey, anhum, yang ni tadi kita tukarkan kepada mad badal alihatuhum, ya. So sekarang ni ditukar pada mad badal, alif yang berfathah diikut dengan alif mad. Itulah dinamakan mad badal, ya. Dia baca sepanjang 2 harakat, ya, di awalan kalimah, ya. Okey. Allati kita tukarkan alif kepada hamzah wasal. Okey. Ya yang bertitik kita tukar kepada ya yang tidak bertitik. Okey. Yad'una min du, nun ni dia tidak ada sukun dia, so kita hilangkan sukun dia. Nillahi min dunillahi, alif di sini adalah bukannya alif tetapi dia hamzah wasal, ya. Tapi saya rasa dia ada masalah untuk mengambil alif tu sekali. So kita kena tulis semula kalimah Allah ni. Saya cuba delete yang tu dulu. Masukkan hamzah wasal diikuti dengan lam pertama, dan lam kedua yang bertasydid, masukkan tasydid dia dan baris atas. Itu dia ejaan Allahi yang sebenar, ya. Jadi tuan-tuan boleh lihat pun, ya. Ya, perbezaan tulisan cara lama dipanggilkan Rasam Imla, ya, dengan penulisan cara Rasam Osmani, ya. Ya, so ingat bila hamzah wasal ni kenapa dia ada 2 fungsi, ya. Pertama, apabila menyebut kalimah itu hamzah wasal ni dibunyikan a, ya. Itu sebabnya dia hamzah wasal. Kalau alif tak boleh bunyi, ya. Alif ialah huruf mad, dia tidak boleh bunyi. Jadi salah penulisan dia lah. So kena tukar kepada hamzah, ya. Dan masa membacanya daripada belakang, ya, masa baca daripada belakang. Jadi kalau dia alif, ya, alif dia tidak sesuai, ya. Kenapa apa? Kalau alif berperanan sebagai alif mad. So kalau alif mad, huruf sebelumnya tak boleh mengambil baris bawah. Huruf sebelum alif mad ialah nun kena baris atas. Jadi sebab itulah dia bukannya alif, ya. So yang sebenarnya dia adalah hamzah wasal, ya. Okey, min dunillahi, min nun bertemu dengan shin, so kita hilangkan tanda sukun nun tu sebab dia memberikan hukum ikhfa hakiki. Jadi nun telah disembunyikan dalam shin, jadi tanda sukun tu
hilangkan dia, tapi dia masih lagi non sakinah, ya. Nah, bukan maknanya bila kita hilangkan tanda sukun tu dia berubah rupa, tidak. Dia masih lagi non sakinah, tapi dia disembunyikan dalam shim tu, jadilah dia min, hilang tanda sukun dia, ya. Dan akhir sekali min syai, ya, okey, ya ini adalah ya konsonan, jadi dia boleh ditandakan sukunnya, ya. So kalau kita nak cek, ya, penulisan ni tepat, ya, kita boleh rujuk kepada ayat yang dalam korpus. Juga dalam korpus tu di bahagian sini, ya, tengok sini dia God ni, ini penulisan dia sebenar ada di sini, ya. So kita lihat di situ, ni dia, okey. Daripada fama dia ada alif panjang, ya. Net anhum, dia gunakan, lepas tu gunakan mad badal, ya. Lihatihumul lati amza wasal, ya, min tidak ada sukun dia, ya, dihilangkan sukun dia. Min dunillah tadi kita sudah tukarkan kepada hamzah wasal, ya. Cuma satu saja, ya, di min syai'in tu, ya, dia juga ya dihilangkan titik dia. So kita hilangkan titik bagi min syai'in sekali, ya, yang ni. So kita tukar dia kepada ya yang tidak bertitik, iaitu ya yang ini, ya. Dan letakkan sukun dia. So dia masih lagi sukun tapi dia tidak bertitik, ya. So kemungkinan besar apa yang dimaksud, dia menganggap ya ini adalah ya yang di hujung kalimah, ya. Okey. Min syai'in, tengok sekali lagi. Dan ya tu tetap disukunkan, ya. Dan sukun sama-sama ni sebenarnya kepala ha, ya, tetapi keyboard kita ni tidak ada feature, ya, yang sukun menggunakan kepala ha. So dia masih lagi menggunakan tanda bulat saja, ya, sebagai tanda sakinah. Okey. Jadi itu dari segi penulisannya, kemaskan penulisannya supaya bila kita membaca tu, kita membaca kepada kalimah-kalimah yang tepat, ya, dan tidak ada keraguan, ya, dari segi penulisan dan ejaan dia, ya. So lepas tu barulah kita boleh memberikan makna kepada setiap kalimah tu, yang mana kita sudah mulakan semalam. Fa ni adalah fa maka, ya, maka kita fa ni banyak fungsi di dalam Al-Quran. Kadang-kadang dia fa atifah, kadang-kadang dia fa istinafiah, ada kadang-kadang fa hal, ada juga fa sababiah, ya, ada fa waqi'ah, dan banyak-banyak lagi bentuk-bentuk fungsi fa, ya. So dia kena bersesuaian di dalam ayat dia, ya. Kebanyakannya biasanya dia akan mengambil bentuk istinafiah. Istinafiah ni apa dia? Istinafiah ni ialah dia menyambung cerita. Bermakna sebelum fa tu ada cerita, ya. Satu cerita, lepas tu nak sambung saja cerita baru kepada cerita yang pertama tadi, tu dia panggilkan fa istinafiah, ya. Cuba kita lihat dalam ayat, ya, macam mana kita tahu, ya. So kita lihat di sini apa? Dia menyambung cerita yang pertama ni. Ini cerita dia, wama zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Itu satu cerita, ya, iaitu tidaklah kami menzalimi mereka, ya, wama, dan tidaklah kami itu di sini fa'il ni kepada fi'il madhi ni, tidaklah kami menzalimi, hum ni objeknya, mereka, walakin, akan tetapi, ya. Biasanya walakin ni maknanya bahasa Inggeris dia but lah, ya, that, but, tetapi, ya. Nah, Melayu kata akan tetapi atau tetapi saja pun boleh lah.
tetapi zalamu. Ya, sama dengan zalama ni untuk singular sebab Allah esa jadi tak boleh gunakan jamak, ya. Tetapi di sini gunakan dengan waw alif ziyadah ni menunjukkan fi'il madhi yang fa'ilnya ramai, ya, jamak, ya. Kenapa ramai jamak? Sebab ini menunjukkan yang melakukannya ialah home ni, yang mereka tu, yang menunjuk kepada kumpulan-kumpulan yang nak diceritakan di dalam ayat ni, ya. Jadi sebenarnya mereka lah yang menzalimi, ya, merekanya yang telah menzalimi anfusahum, diri mereka sendiri. Itu makna kepada kalimah ni, ya. Bila dia menzalimi diri mereka dia tu, jadi sim ni kena mengambil baris atas, ya, sebab dia anfusa ni sudah menjadi apa? Menjadi maf'ulun bih, menjadi objek, ya, kepada kalimah zalamu ni. Jadi kenalah ambil sin, jangan baca anfusu ataupun anfusi, tak boleh, ya. Dia mesti anfusahum. Anfusa ni satu kalimah kata nama, kemudian dia bergabung dengan home, dia menjadi pertalian yang dipanggilkan idhafah, ya, idhafah. Ya, jangan confuse dengan yang ini, ya. Tengok dia ada pula home di dalam kalimah tu. Ini bukan idhafah, dia ni adalah fi'il madhi yang mempunyai 3 komponen dia. Ini kata kerja dia, na tu fa'il dia, home tu objek dia. Ini adalah fi'il madhi. Yang ini adalah apa? Idhafah, ya. Kalau kita belajar pelan-pelan, insya-Allah kita akan kenal nanti, ya. So ayat yang kita nak kongsikan ialah yang selepas ni, sebahagian daripada ayat. Fama. So fa tu adalah fa istinafiyah, ma ni adalah ma nafiyah, bermaksud tidaklah. Au nat ni adalah fi'il madhi yang maknanya memberi apa-apa faedah ataupun manfaat, ya. Anhum, ya, ke atas, kepada mereka, ya, kepada mereka. Siapakah yang tidak boleh memberi manfaat itu? Ialah alihatuhum. So yang ni adalah fa'il dia kepada au-nat ni, ya, fa'il dia. Sebab tu ditandakan ta yang bersukun menunjukkan fa'ilnya dalam bentuk feminin, iaitu muannas, ya. Macam mana kita nak tahu dia muannas? Ada 2 cara, ya. Satu, kita boleh rujuk kepada isim mausul dia. Allati ni ialah isim mausul yang muannas. Itu satu, untuk menunjukkan bukti yang ini sebenarnya muannas, iaitu alihatu tu, ya. Jadi kalimah alihatu tu dia ada dalam bentuk jamak taksir ghairul aqli dipanggil, ya. Jamak taksir ghairul aqli maknanya kumpulan benda-benda yang tidak berakal. Maknanya bukan manusia lah tu, ya. Yang yang dibentuk dalam jamak taksir. Itu maksud dia, ya. Dia akan mengambil jantina muannas. Okey, hum tu adalah mudhafun ilaih. So alihatuhum adalah idhafah. Okey. Allati isim mausul, dia nak menceritakan alihatuhum tu. Pertama tadi alihatuhum tu berperanan sebagai fa'il kepada sini, ya. Kemudian nak cerita lagi alihatuhum tu siapa dia orangnya, siapa bendanya, ya. So alihatu ialah yang yad'u. Yad'u ni menunjuk ya dengan waw nun tu menunjukkan mereka. Mereka tu mereka siapa? Mereka yang hum ni, samalah. Ya. So ya, mereka tu adalah fa'il kepada kalimah yad'u, fi'il mudhari' yang marfu', maknanya perbuatan mereka itu menyeru, ya, menyeru berterusan, secara berterusan. Ya. Yang mereka seru itu maksudnya yang mereka seru min dunillah, min selain daripada Allah. Ya, so maknanya
Alihatuhum ni bukannya Allah. Nah, dia adalah mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan, ya, mungkin dalam bentuk berhala, bentuk patung, bentuk macam-macam. Ada yang juga sembah pokok, ya, ada yang sembah bukit, ada yang sembah matahari, ada yang sembah burung, macam-macam, ya. Itulah sembahan mereka tu yang selain daripada Allah, ya. Jadi Allah mengatakan mereka-mereka, tuhan-tuhan mereka ni ma'aghnat anhum, tidak dapat memberikan apa-apa pun, ya. Ya, bahasa Inggeris dia panggil availed, ya. Avail tu maknanya tidak mendapat memberi apa-apa manfaat, ya. Okey. Himin syai'in, satu apa pun, ya. Maka maknanya dia tidak mendapat memberi apa-apa manfaat pun, ya, dari satu pun, ya. Itu maksud min syai'in di hujung kalimah tu, ya. Okey. Itulah yang kita kepada sampai min syai'in di dalam kalimah yang kita nak kongsikan hari ini, ya, iaitu mengakhiri contoh-contoh dalam surah Hud. Ada 7 contoh, ya. Kita dah mulakan daripada dulu, kita dah habis 7 ke 6, ya. 7 contoh, ya. Dan insya-Allah besok kita akan mulakan melihat contoh kalimah yang dibangun daripada alif lam ha dalam surah ke-13, ya. Surah 13 ialah surah ini Hud, sini Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd sebelum surah Ibrahim, ya. So kita akan tengok contoh di dalam surah An-Nur ayat 30 besok, iaitu Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya, ini dia ayatnya, dan insya-Allah kita akan berkongsikan sekali lagi untuk kita sama-sama belajar, termasuklah saya, ya. Walaupun saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ni, sebenarnya saya pun masih belajar, ya, sebab ilmu Al-Quran ni dia luas, ya. Ya, kita sediakan package tu, tapi untuk mengemaskan package tu kita kena continuously learning, ya, bukannya sekali-sekala saja, ya. Kena buat secara full time, ya. Tiap-tiap hari kena hadapkan dia dan cuba catatkan segala yang kita belajar tu dan kita bincangkan bersama, ya, insya-Allah. Okey, cukup untuk setakat ni untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor.